Baru balik daripada JPJ Wangsa Maju. Tak pasal-pasal, setengah hari daripada pukul 10 10.15 10.20 pagi sampai ni 12.30 lebih kurang baru selesai berurusan dengan JPJ. Benda yang tak patut kita buang masa, jadi kita terpaksa buang masa hanya kerana ketidakcekapan sistem JPJ dan orang-orang yang mengendalikan sistem ini, sama ada pegawai ke apa ke. Tapi inilah yang berlaku sejak sekian lama, sehinggalah ke tahun 2025 ni benda yang sama masih lagi berlaku. Benda bermula pada tahun 2015. Seorang kawan kenalan di Facebook, dia dapat notis Seksyen 115 Akta Pengangkutan Jalan, iaitu notis panggilan temu siasat, disebabkan dia dikatakan melakukan kesalahan memandu kenderaan selain bas dan teksi di lorong bas di Jalan Syed Putra, Kuala Lumpur, berhampiran dengan Istana Lama, menghala ke Mid Valley. Jadi apabila dia terima notis temu siasat, jadi dia pun hubungi aku dan aku bagi tahu dia pergi ke JPJ dan maklumkan kepada JPJ tak lakukan apa-apa kesalahan. Kalau JPJ tak puas hati, sila dakwa di mahkamah. Jadi JPJ pun dakwa di Mahkamah Magistrate. Apabila dakwa di Mahkamah Magistrate pada tahun 2016, kes berjalan dan dipanggil semua saksi JPJ dan sebagainya, termasuk saksi daripada Jabatan Pengangkutan Bandar Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Dan di akhir kes pendakwaan, Mahkamah Magistrate telah memutuskan bahawa orang kena saman. Jadi kawan aku ni, pihak JPJ telah gagal membuktikan kes prima facie. Jadi klien aku ni dilepaskan dan dibebaskan tanpa dipanggil untuk membela diri. Jadi tak puas hati dengan keputusan Mahkamah Magistrate, JPJ buat rayuan ke Mahkamah Tinggi. Dan di Mahkamah Tinggi, rayuan ditarik balik. Jadi keputusan Mahkamah Magistrate kekal, iaitu OKS, iaitu kawan aku ni dilepaskan, dibebaskan. Jadi saman memandu kenderaan selain bas dan teksi di lorong bas di bawah kaedah 17C peraturan lalu lintas dibatalkan. Jadi daripada tarikh tu, daripada tahun 2017 sehinggalah tahun 2024, klien aku ni perbaharui lesen kenderaan motor LKM. LKM ni kalau bahasa kita ni road tax. Dia tiap-tiap tahun dia boleh renew road tax. Sehinggalah tahun 2025, apabila road tax dia mati hari ni, dia nak renew 2 hari lepas, didapati dalam sistem My JPJ ada kenderaan dia telah disenarai hitam kerana mempunyai 5 saman. 3 saman berkaitan dengan notis 114 dan 2 berkaitan dengan memandu di lorong bas, yang mana saman-saman tu dah dibicarakan di mahkamah dan dah diputuskan sampai di peringkat Mahkamah Tinggi pada tahun 2017. 2025 JPJ keluarkan balik saman tu dan blacklist. Jadi kita hadir ke JPJ Wangsa Maju tadi, pergi ke pintu 8, ambil nombor melalui JPJ My Queue, tunggu setengah jam.
number panggil, kita pergi ke kaunter. Aku cakap dengan pegawai di kaunter, ini saya nak jumpa pegawai sebab klien saya ni kena blacklist. Oh, ini kita kaunter untuk bayar saman. Then dia pun check nombor kenderaan apa semua. Dia kata, oh ini ada saman mandu di ruang bas. Jadi cik pergi ke kaunter 7. Jadi kita pergi ke kaunter 7, letak dokumen. Kemudian ada pegawai panggil pergi ke kaunter 9. Kaunter 9 ke kaunter 10. Okay, dia panggil, kemudian kita pun datang. Dia bawa dua keping, dua helai kertas. Dia duduk dan aku pun perkenalkan diri. Saya Zul Hazmi, mewakili ni klien saya ni, nama sekian-sekian. Dia kena blacklist. Jadi belum sempat nak cerita, pegawai tu cakap, oh ini saman lorong bas, bayar je lah. Mudah, semudah itu. Oh ni saman lorong bas, bayar je lah. Kemudian aku pun cakap, nak bayar apa, kes ni dah dibawa ke mahkamah dan JPJ dah kalah. Sampai ke mahkamah tinggi, JPJ kalah. Jadi sekarang ni tak sepatutnya JPJ blacklist. Kemudian dia marah kat aku. Dia kata, cik janganlah marah saya. Aku kata, ni bukan masalah marah. Masalah tadi awak suruh bayar. Benda ni awak dah kalah, JPJ dah kalah. Jadi kenapa ada lagi dalam sistem? Tak apalah cik, tunggu. Saya tanya saya tanya pegawai. Jadi dia pun tanya pegawai. Ke hulu ke hilir lah dia, ke sana ke sini. Kami yang duduk di kerusi tu tengoklah. Dia kejap ke sana, dia kejap ke sini. Kemudian masuk satu bilik. Daripada dalam bilik tu lebih kurang 3-4 pegawai berkerumun. Semua masuk dalam bilik tu. Kemudian duk perhati dekat luar, buat muka tak puas hati. Okey. Kemudian keluarlah satu pegawai lain daripada bahagian siasatan, IO lah mungkin lah, pegawai penyiasat. Dia pun datang, dia kata, cik, ini benda ni kita tak ada dalam rekod. Jadi nasib baik klien aku ni dia bawa rekod rayuan daripada mahkamah tinggi. Rekod rayuan ni apabila kita tak puas hati, macam JPJ dia tak puas hati, bila dia filekan rayuan, mahkamah akan sediakan rekod rayuan. Rekod rayuan ni adalah kertas pertuduhan, senarai eksibit, kemudian nota keterangan, iaitu apa yang berlaku dalam mahkamah semasa perbicaraan, hujahan daripada JPJ, daripada kami. Kemudian alasan penghakiman, alasan daripada magistrate, kenapa magistrate memutuskan melepas dan membebaskan tanpa memanggil membela diri, pun semua ada dalam tu. Jadi aku bagilah benda tu. Aku kata, benda ni dah sampai ke mahkamah tinggi dan benda ni tak sepatutnya ada. JPJ dah kalah. Kenapa ada lagi dalam sistem JPJ? Kenapa blacklist klien saya, tak boleh renew road tax? Dia kata kami tak ada rekod. Jadi aku kata, yang bawa kes ni JPJ, macam mana boleh JPJ tak ada rekod? Dan dia kata, kami ni IO, bahagian IO, kami tak tahu. Yang bawa ni bahagian pendakwaan. Cik kena tanya PO. Aku tanya dia, PO ni, PO JPJ dengan IO JPJ bukan kerja dengan JPJ ke? Ke korang kerja jabatan lain? Ke korang kerja departmen lain? Ke ada kementerian lain? Memang kita JPJ, tapi kita jabatan lain-lain. Cik tak boleh salahkan jabatan kami. Itu kerja PO. Jadi aku kata sepatutnya, sebab tu saya kata daripada awal tadi saya nak jumpa dengan pegawai. Sebab kita nak tahu kenapa benda ni tak ada dalam sistem. Kalau PO pun dah pencen. PO yang bawa kes ni pun dah pencen. Sekarang ni kenapa dia balik daripada mahkamah, dia tak bagi tahu kepada bahagian rekod benda ni dia dah kalah, masuklah kalah dalam sistem. Kemudian aku pun telefon, ada salah seorang pegawai pendakwa JPJ yang dekat Wangsa Maju tu yang aku kenal, sebab dia ni lawan aku dalam kes AES aku di Putrajaya, yang mana pun dia JPJ kalah di mahkamah tinggi. Jadi aku panggil dia pun keluar. Oh tuan, rupanya yang pasal kes ni tadi. Okey, nanti saya keluar. Jadi dia pun datang jumpa aku. Dia pun tengok. Dia kata, oh kami pun dah cek dalam sistem kami tadi. Ni bahagian pendakwaan. Bahagian pendakwaan pun cek dalam bahagian pendakwaan, kata tak ada rekod, tak pernah dibawa ke mahkamah. Gila ke apa ni?
Korang dah kalah di mahkamah tahun 2017 dulu. Tiba-tiba dalam rekod pendakwaan tak ada, dalam rekod bahagian siasatan pun tak ada. Kemudian sekarang ni korang blacklist. Bila aku tanya pasal apa, daripada 2017 sampai 2024 tak blacklist, baru 2025 ni blacklist. Oh, ini dasar kerajaan baru. Jadi dasar kerajaan baru, kalau siapa-siapa yang ada saman tak bayar, kita blacklist. Okey, tak apa, aku faham. Ini dasar baru. Yang mana dasar ni bukan dasar baru. Aku dah cakap dekat Anthony Loke. Saudara Anthony Loke dah cakap dekat kamu. Aku dah WhatsApp Anthony Loke, tapi Anthony Loke tak respon pun. Aku dah cakap, apa yang korang buat, blacklist apa semua ni, bukan dasar yang baru. Dia dasar lama, daripada zaman BN, daripada zaman MCA. Sekarang korang buat benda yang sama dan menyusahkan orang. Ini yang berlaku. Ya, satu, dasar konon-kononnya dasar baru. Ini bukan dasar baru, ini dasar lama. Kemudian sekarang ni tak apalah, dasar tu satu hal. Kemudian ni di bawah ni dah bawa ke mahkamah, pergi mahkamah kalah, balik tak rekod dalam sistem. Bila cek dalam sistem tak ada. Kemudian korang korek balik tu saman daripada tahun 2017, suruh orang bayar. Pergi kaunter, oh ni saman lorong bas, bayar je lah. Bayar apa? Macam tu je korang nak duit. Pakai otak lah. Ada otak, ada akal, pakai. Waktu jadi pembangkang bukan main lagi. Cakap, oh menteri tak ada idea, tak ada apa-apa pembaharuan buat. Dah jadi menteri, idea apa yang ada, pembaharuan apa yang ada. Recycle apa yang menteri dulu buat. Itu bukan pembaharuan, itu bukan idea baru. Itu turut, itu recycle. Bila cakap, korang cakap, oh pandai kritik. Kita dah bagi, aku dah bagi solution. Aku dah WhatsApp Anthony Loke, dah cerita semua. Aku dah bagi perintah yang aku lawan JPJ di mahkamah pasal AES, perintah mahkamah tinggi. Pun pegawai JPJ kata, oh kami tak ada rekod. Tengoklah, sebelum buat sistem, sebelum buat apa, cek dulu diri sendiri. Cek pegawai-pegawai, adakah pegawai bersedia, adakah sistem bersedia. Setengah hari habiskan masa parking dekat JPJ, kena bayar parking. Tak menyusahkan orang lagi. Kalau tak menyusahkan apa benda? Fikirlah. Ada benda bagus korang buat, ya benda bagus. Tapi kalau benda yang tak bagus korang buat, aku tetap akan kata ini bukan masalah politik. Ini bukan masalah kau DAP ke, kau UMNO ke, kau BN ke, kau MCA ke, kau apa ke. Ini masalah menguruskan rakyat, menguruskan orang, menguruskan kementerian, menguruskan jabatan. Kalau waktu pembangkang pandai cakap, oh apa orang lain buat tak betul, ini buat tak betul, ini buat tak betul. Bila kau dah jadi kerajaan, bila kau dah jadi menteri, kau buat apa? Kalau buat benda yang sama, masih lagi nak buat benda yang sama, so apa benda? Apa beza kau dengan dia? Tak ada beza. Fikir.